السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومهما بعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, buka surat 30. Yang ke-14, yakni ala sabili tartibi dzikri, atas tertib sebut. Yang ke-14, kaunuhu qadiran. Arti al-kaunuhu qadiran tu keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Kaunuhu, kaun tu masdar, hu tu mudhafu ilaih, qadiran khabar kaun. Adalah ia Allah Ta'ala itu yang keadaan yang berkuasa. Yang berkuasa dengan makna yang berkuasa. Sebab dia nak menerangkan lazim daripada sifat ma'ani, bukannya tak ada kaitan dengan sifat ma'ani. Kalau yang tak ada kaitan dengan sifat ma'ani, nak terjemah yang berkuasa, tak apa. Sebab keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa tu mujma' alaih. Siapa ingkar itu kafir. Kalau Asy'ariyah ingkar ke, Maturidiyah ingkar ke, Mu'tazilah ingkar ke, Jabariyah ingkar ke, kafir. Tak ada siapa ingkar kata Allah Ta'ala yang berkuasa. Jabariyah pun tak ingkar keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Siapa pun tak ingkar. Tu farqun min firaqil islamiyah, siapa pun tak ingkar. Firak-firak mana pun siapa tak ingkar, kecuali yang murtad. Keadaan Allah yang berkuasa mujma' alaih, yang telah ijma' ulama dia itu mesti sabit. Adapun yang mukhtalaf fih ialah keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Ialah kesifat maknawiyah yang lain. Sifat maknawiyah antara sifat yang paling payah. Daripada sifat-sifat lain, sifat lain tak payah pun. Macam mana nak faham maknawiyah itu yang payah? Terjemah pun payah lah. Yang berkuasa lain daripada yang berkuasa. Kalau keadaan yang berkuasa, dia nak habaq bahawasanya keadaan sifat ma'ani yang ada di zat. Itu maksud maknawiyah yang mukhtalaf fi, yang khilaf di kalangan firaq Islamiyah. Mu'tazilah tak mengaku maknawiyah tu. Maknawiyah yang mukhtalaf fi, yang dikhilafkan ulama, yang kata sifat ma'ani, keadaan sifat ma'ani yang ada di zat, hak tu Mu'tazilah tak mengaku. Sebab dia tidak mengakui sifat ma'ani, macam mana nak mengaku maknawiyah? Maknawiyah hak tu. Sebab maknawiyah itu lazim daripada sifat ma'ani. Ma'ani itu malzum, maknawiyah itu lazim. Dengan kata lazim daripada Allah Ta'ala bersifat maknawiyah, maka mesti bersifat ma'ani. Adapun Mu'tazilah yang kata keadaan yang berkuasa
itu maknawiyah juga, tapi itu bukan lazim daripada sifat ma'ni, sebab itu maknawiyah yang lain. Itu maknawiyah yang mujma' alaih. Yang dibahas dalam sifat 20 ialah maknawiyah yang mukhtalafih. Kalau dia tak tahu hak ni, dia susah nak hurai faridah faraid. Faridah faraid dalam tu kata siapa yang ingkar maknawiyah kafir. Dalam masa yang sama, Mu'tazilah itu mengingkari ma'ani, itu fasik saja, tak kafir. Sedangkan maknawiyah itu lazim daripada adanya sifat ma'ani. Bila kata sifat maknawiyah, lazim ada sifat ma'ani, tapi Mu'tazilah mengakui maknawiyah dari sudut yang lain. Maksud ada maknawiyah yang mujma' alaih, ada maknawiyah yang mukhtalafih. Sama juga dengan puak Mu'attilah ke apa ke yang mengkosongkan Allah Ta'ala daripada sifat ma'ani, samalah. Tak kira lah Mu'tazilah ke Mu'attilah ke mana-mana firqah sekalipun yang mengkosongkan Allah Ta'ala daripada sifat, itulah murad dia. Maknawiyah yang mujma' alaih dia terima, maknawiyah yang mukhtalafih dia tak terima. Sebab maknawiyah yang mukhtalafih dia menceritakan keadaan sifat ma'ani ada di zat. Ada di zat tu macam mana? Hal kan amru itibari, itu khilaf lah tu. Ada yang kata hal, ada yang kata amru itibari. Amru itibari dengan makna dia tidak membilangkan maknawiyah sebagai kiraan sifat, macam Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang kata ada sifat 13 sahaja atas takwilan Asy'ariyah. Kalau nak ikut sungguhnya 12 je, wujud tu pun tak masuk, sebab dia kata wujud tu ainul mawjud. Okey. Maknawiyah tidak dibilang. Adakah Asy'ariyah ataupun Abu Hasan Asy'ari kafir? Tak, dia tak kafir sebab dia tidak membilangkan sahaja. Membilangkan dari sudut perbahasan secara detail. Adapun secara amrun i'tibari memang termasuklah, sebab kita sabit sifat ma'ani. Bila sabit sifat ma'ani, mestilah sifat ma'ani tersebut bertakluk. Bila bertakluk, mestilah ada maknawiyah yang mujma' alaih tu. Allah Ta'ala berkuasa. Berkuasa tu ta'aluk dah tu. Maknawiyah ke? Maknawiyah dari sudut maknawiyah yang mujma' alaih, keadaan Allah yang berkuasa, hak tu yang mujma' alaih. Yang mukhtalafih itu ialah orang yang mengakui ada sifat ma'ani, dengan sifat ma'ani Allah Ta'ala berkuasa, keadaan Allah yang berperkuasa, keadaan Allah yang ada sifat perkuasa di zat. Tu terjemahan berperkuasa tu. Kiahlah ke sifat lain. Keadaan Allah yang berperkuasa, yakni keadaan sifat perkuasa ada di zat. Jadi kaunuhu qadiran ni, kaunuhu qadiran ni, kaunuhu qadiran, kalau kita terjemah kaunuhu qadiran ataupun ibarat kaunuhu qadiran, iaitu adalah amrun i'tibari. Iaitu adalah amrun i'tibari, iaitu dengan makna faham je, tak payah bahas dah. Sebab dia benda yang sampai tahap tak ada, nak dekat-dekat sampai tahap tak ada. Atas sekali mawjud, yang bawah dia hal, bawah dia amru itibari, bawah sekali ma'dum, tak ada terus. Hal ni nak dekat kepada ada, tapi bila sebut tak, bila tunjuk tak kena. Kalau amru itibari ni dia macam tak ada, tapi bila kata tak ada terus kita sebut. Jadi maknawiyah kaunuhu qadiran dan kaunuhu yang lain itu terjemahan amrun i'tibari. Kalau Maturidiyah ataupun Asy'ariyah yang mensabitkan maknawiyah, dia akan terjemah hala kaunihi qadiran. Dia hal. Sebab apa? Sebab dia sabitkan hal, bukan amrun i'tibari. Hala kaunihi qadiran, hala kaunihi muridan, hala kaunihi mutakalliman. Okey. Lagi pula qadiran itu qadir. Qadir itu isim fa'il, iaitu orang ataupun zat yang bersifat dengan sifat perkuasa. Itu dia kata nak kabur keadaan yang berperkuasa. Yakni keadaan zat yang bersifat dengan sifat perkuasa. Okay, kalau Maturidiyah ataupun Asy'ariyah yang mensabitkan maknawiyah hala kaunihi qadiran. Kalau amru itibari kaunuhu qadiran. Okey. Kalau nak sebut al-kaunu qadiran boleh, tak ada masalah, tu dari sudut nahwu ya. Alif lam tu ganti daripada mudhafu ilaih yang mahdhuf, yang dhamir yang mahdhuf jadi mudhafu ilaih kaunuhu tu, hu tu buang, ganti dengan alif lam. Sah dalam mazhab Basrah, mazhab Kufah tak sah.
Habis tu, faham tu konsep maknawiyah tu. Tu. Jadi jangan duk pening lah. Sebab apa Faridah kata maknawiyah kafir dalam masa yang sama Mu'tazilah bukan yang menafikan bukan yang mengiktiraf maknawiyah yang ada sifat ma'ani pada dia. Macam mana nak kata Mu'tazilah mengakui maknawiyah sedangkan dia menafikan ma'ani? Maknanya Mu'tazilah menafikan maknawiyah yang lain dan mensabitkan maknawiyah yang lain. Siapa yang ingkar maknawiyah yang mujma' alaih kafir, siapa yang ingkar maknawiyah yang mukhtalaf fi fasik. Sama macam ingkar sifat ma'ani fasik lah. Tu sebab dia lazim daripada sifat ma'ani maknawiyah yang mukhtalaf fi. Bila ma'ani siapa yang ingkar fasik, maka maknawiyah yang mukhtalaf fi siapa yang ingkar pun fasik. Adapun mujma' alaih hak tu kafir terus. Sebab itu menunjukkan lemah Allah Taala. Kalau yang maknawiyah mukhtalafi sebab apa tak kafir? Sebab dia kata Allah Ta'ala kuasa tapi dengan zat. Itu tak apa. Dia mensabitkan Allah kuasa lagi. Cuma kesilap fahaman dari sudut lagu mana Allah Ta'ala berkuasa dengan majas akli, tartib yang kita faham di akal. Habis tu, ni baca lah. Senang ni. Bila dah faham konsep tu, kita baca lah. Cuma konsep tu lah orang tak faham. Kalau terang kat orang tu kena panjang jugalah perbahasan tu. Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, yakni yang bersifat berkuasa ataupun yang berperkuasa, mengadakan dan meniadakan. Tu ta'aluk dia, ijad wa i'dam. Maka hakikatnya hakikat kaunuhu qadiran, iaitu kaunuhu qadiran, sifat yang berdiri dengan zat. Tengok. Sifatun qaimatun bizatillah. Tiada ia sifat kaunuhu qadiran tu maujud. Dia tak wujud. Tapi nak menunjukkan sifat yang ada di zat. Tu dia panggil kaunuhu qadiran. Tu nak menunjukkan sifat yang ada di zat. Bukan nak mengatakan zat Allah tu berkuasa dah. Nak kata keadaan sifat ma'ani yang tak berpisah dengan zat. Tu maknawiyah yang kita dalam sifat 20. Yang nak kabur maknawiyah ni nak kabur bahawasanya sifat ma'ani ada di zat. Tu je. Bukan nak kabur Allah Ta'ala ni berkuasa. Siapa yang ingkar Allah Ta'ala berkuasa? Tak ingkar. Tu. Boleh tak ada orang ingkar Allah Ta'ala berkuasa tapi tak ada sifat ma'ani? Ada. Tu yang kita sabitkan maknawiyah tu function dia. So apa sabit maknawiyah? Sebab nak kabur bahawasanya ma'ani bukan pisah pada zat dan bukan lain daripada zat. Bahkan dia ada di zat. Itu maknawiyah. Okay? Macam kita kata keadaan kita yang berbaju. Contohlah. Ini qiyas ala sabili ala taqribil fahmi je ni. Tak hamang Allah Ta'ala. Lagi pula baju ni zat. Baju ni zat, kita ni pun zat. Bila kita kata keadaan kita berbaju dengan makna nak beri faham baju ni ada di kita. Ni contoh ni. Baju bukan sifat. Contoh ya. Ataupun kita bersifat lah. Hitam sifat ma'ani makhluk. Ataupun arad. Di sisi mutakalimin panggil arad. Lagi pula sifat. Sebab dia benda yang ada. Hitam ni. Benda yang ada lagi pula ada di zat. Ni sifat ma'ani kita hitam ni. Kulit kita hitam. Jadi nak kata keadaan kita yang hitam dengan makna keadaan hitam yang ada di zat kita tak lepas, tak cerai daripada zat. Tu maknawiyah yang mukhtalaf fi. Okay? Keadaan hitam yang ada di zat. Dengan makna keadaan hitam ni, sifat hitam ni, arad hitam ni tak bercerai tangga daripada zat, bahkan ada di zat. Tu function maknawiyah. Bukan nak bagi tahu kita ni hitam saja dah. Kalau kita ini hitam saja memang orang mengaku kita ni hitam dah. Cuma kita nak habaq sifat hitam tu, arad hitam memang ada di zat kita. Sifat kudrat memang ada di zat Allah. Tu maknawiyah dibahaskan. Bukan nak bahas Allah tu berkuasa, tak payah nak bahas. Tu dah maklum. Al-ma'lum fid din bil darurah. Tak payah. Siapa yang ingkar al-ma'lum fid din bil darurah kafir ya. Allah Ta'ala berkuasa al-ma'lum fid din bil darurah. Okey.
Siapa yang ingkar sifat nafsiyah dan salbiyah kafir. Siapa yang ingkar sifat ma'ani dan ma'nawiyah yang mukhtalafi fasik. Okey? Tu. Siapa yang ingkar sifat nafsiyah kafir. Salah satu daripada sifat salbiyah kafir. Ma'ani fasik je. Ma'nawiyah mana? Ma'nawiyah yang mukhtalafi fasik. Ma'nawiyah yang mujma' alaih kafir. Okey? Dia tidak mewujud sebab dua pandangan, amrun i'tibari ataupun hal. Abul Hasan Asy'ari amrun i'tibari, dia tak bilang dah maknawiyah buat apa, nak bilang sikit kepala. Kalau hal ni adalah satu benda yang start sampai tahap wujud dan tak sampai tahap tak ada. Pelik gitu. Hal. Payah nak faham. Makna kita nampak bentuk dia tapi tak, bila sebut tak kena. Tu bulat pada bola. Bulat tu kita nampak dah bentuk dia, tapi ada ke bulat tu? Tak ada. Dia panggil hal sebab bila kita tunjuk kena pada bola, tak kena pada diri bulat tu. Empat segi meja. Meja ada tak? Meja ada. Empat segi tu kita nampak macam ada empat segi tu, tapi bila tunjuk tak kena. Hak tu hal. Tapi bagi mereka yang tidak mengatakan adanya hal, mereka panggil empat segi yang bulat tu pun amrul i'tibari je lah. Faham tu. Dan tiada ia qadiran. Kaunuhu qadiran tu ma'dum. Dia tidak mawjud dan tidak ma'dum. Apa maksud dia? Hal lah. Cuma kalau nak kata hal, ialah hala kaunihi qadiran. Sebab kaunuhu qadiran tu umum. Kaunuhu qadiran boleh kata Imam Abu Hasan Asy'ari pun kaunuhu qadiran dengan makna dia mengiktiraf itu sebagai amru i'tibari. Tu. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang amru i'tibari. Amru i'tibari je kaunuhu qadiran tu. Kalau Maturidiyah dan Asy'ariyah yang mensabitkan tujuh maknawiyah, hala kaunihi qadiran. Okey. Ini nak sebut bahawasanya dia ni adalah hal. Okey. Dia ni adalah hal. Dan boleh juga kita sabit dia ni adalah amru i'tibari dalam ibarat kita ni. Sebab amru i'tibari pun dia sampai tahap tak ada, dan sampai tahap bukan sampai tahap tiada, dan bukan sampai tahap tak ada. Cuma ibarat kalau kata gitu, selalunya kena kepada hal. Hal ni selalu orang terjemah, dia sampai dia tidak sampai tahap tak ada dan tidak sampai tahap ada. Itu dia panggil hal. Kalau amru i'tibar ni selalu orang kata i'tibar akal saja. Sama ada intizai atau ikhtira'i. Ikhtira'i ni reka-reka. Intizai kalau cabut keluar ada. Ikhtira'i ni reka-reka saja. Intizai kalau kita cabut keluar ada. Maksudnya ada di kharij. Bukan ada tu ada seketui dah. Ada di kharij. Tu ikhtira'i tak ada di kharij pun. Kita reka-reka sahaja. Contoh kita sedang mengiktibarkan di dalam akal kita kitab Fathul Bari contohnya. Dia intizai ke ikhtira'i? Intizai sebab bila kita cabut fikiran Fathul Bari kitab tu memang ada di kharij. Tu intizai. Kalau ikhtira'i reka-reka, contoh dia kapal terbang ada 100 sayap. Kapal terbang ada 100 sayap. Ikhtira'i ke intizai? Ikhtira'i reka-reka saja. Tapi harus tak pada akal ada 100 sayap? Boleh, tak salah. Cuma tak ada lah, kita reka je. Iaitu kaunuhu qadiran itu lain daripada sifat kudrat. Sebab sifat kudrat ma'ani. Kaunuhu qadiran ma'nawiyah. Habis. Ni baca je lah ni. Faham tu? Yang ke-15. Yakni ala tartibi zikri kaunuhu muridan. Arti kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki, yakni yang bersifat berkehendak ataupun yang berperkehendak. Ada terjemah dalam kitab Jawi yang berperkehendak, ada yang terjemah yang bersifat perkehendak. Mana-mana sama ya. Asalkan nak ceritakan sifat ma'ani ada di zat, tu fungsi ma'nawiyah. Bukan nak cerita Allah Ta'ala Allah Ta'ala berkehendak dah. Dan menentukan dengan sifat kudrat itu akan tiap-tiap suatu. Ini ta'aluk dah. Ta'aluk takhsis. Maka hakikatnya hakikat kaunuhu qadiran, iaitu hakikatnya sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, sifat yang ada di zat Allah, sifatun qa'imatun bidatillah,
tiada ia kaunuhu muridan maujud, yakni yang ada sampai tahap ada, tak ada, dia bukan macam sifat ma'ani. Dan tiada ia kaunuhu qadiran ma'dum, yakni tak ada terus ke? Tak, sebab kita sebut iaitu kaunuhu qadiran lain daripada sifat iradat. Arada yuridu iradatan wa huwa muridun wa dzaka muradun. Sama semua tu. Yang ke-16 kaunuhu aliman, artinya arti kaunuhu aliman, keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui, yakni keadaan Allah Ta'ala yang bersifat pengetahuan atau keadaan Allah Ta'ala yang berpengetahuan. Akan tiap-tiap suatu atau ta'aluk dia. Allah Ta'ala ta'aluk inkishaf ilmu ini, iaitu dari sudut Allah Ta'ala tahu benda yang wajib, benda yang mustahil dan benda yang harus. Maka hakikatnya, hakikat kaunuhu aliman, sifat yang berdiri, yakni sifatun qaimatun, dengan zat Allah Ta'ala, bizatillahi Ta'ala. Tiada ia kaunuhu aliman itu maujud, tak sampai tahap ada. Dan tiada ia kaunuhu aliman itu ma'dum, iaitu kaunuhu aliman lain daripada sifat al-ilmu, sifat pengetahuan. Dengan sifat pengetahuan Allah Ta'ala tahu, itu thamaratus sifat. Dengan sifat pengetahuan Allah Ta'ala mengetahui, masdari. Benda yang mengetahui oleh Allah akan suatu tu, suatu yang Allah Ta'ala ketahui itu dia panggil ketahuan. Itu mahasala bil masdar. Okay, ketahuan. Yang ke-17 kaunuhu hayyan, arti kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala yang hidup, yakni yang bersifat penghidup, ataupun keadaan Allah Ta'ala yang berpenghidup. Maka hakikat kaunuhu hayyan ialah sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, yakni keadaan, satu keadaan yang menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat hayat tu ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada ia kaunuhu hayyan itu maujud sampai tahap ada, dan tiada ia kaunuhu hayyan itu ma'dum sampai tahap tak terus. Sebab kita sebut iaitu kaunuhu hayyan lain daripada sifat hayat. Yang ke-18 yakni ala sabi tartibiz zikri, kaunuhu sami'an, arti kaunuhu sami'an, keadaan Allah Ta'ala yang mendengar, yakni keadaan Allah Ta'ala yang bersifat pendengar yang ada di zat, atau keadaan Allah Ta'ala yang berpendengar. Akan tiap-tiap yang mewujud, dengan sifat pendengar Allah Ta'ala dengar, itu thamaratus sifat. Dengan sifat mendengar, dengan sifat pendengar atau pendengaran Allah Ta'ala mendengar. Mendengar tu masdari. Apa yang Allah Ta'ala dengar itu mahasala bil masdar. Tu kedengaran. Sebab tu pada yang kata nak terjemah mendengar ni tak sedap lagi. Yang nak terjemah kedengaran. Sebab mendengar ni seolah-olah Allah Ta'ala ikhtiar dengar. Dia pitadah telinga dengar. Allah Ta'ala mana gitu? Tak ada. Dia pitadah samak dia untuk dengar sesuatu. Nak dengar ni ya? Tak. Itu mendengar. Macam kita ikhtiar nak mendengar. Kalau kita tidak ada ikhtiar untuk mendengar, kita tak boleh dengar. Tu walaupun duduk sebelah kita ya, tapi kita nak dengar kawan sebelah ni. Sebelah ni kita tak dengar dah dia cakap apa. Kena ulang balik. Sebab kita tak ada usaha nak ikhtiar nak dengar hak ni. Kita nak dengar hak ni. Allah Ta'ala kedengaran. Dia tak payah nak pitadah mana-mana. Kedengaran. Apa yang ada, apa yang bunyi, apa yang inkisar ataupun inkisar dari ta'aluk sifat sama tu, sudut zat yang benda yang mewujud ataupun bersuara, semua Allah Ta'ala tu nyata di sifat sama dia. Cuma yang tak ada bersuara tu wallahu alam lagu mana nyata sifat sama di zat yang mewujud. Tu dibahas dulu dah. Maka hakikat kaunuhu sami'an ialah hakikatnya itu sifat yang berdiri dengan zat, yakni yang ada di zat, bukan dengan zat dengan makna di zat. Bizzat ay fi dzat. Tu kalau dalam kitab kita syarah kan. Bizzat ay fi dzat. Ba dengan makna fi, bukan ba dengan makna dengan. Tu. Dengan zat, yakni dengan makna pada zat. Zat Tuhan. Tiada ia kaunuhu sami'an itu maujud, yakni yang ada, dan tiada ia sifat kaunuhu sami'an itu ma'dum, yakni yang tiada. Iaitu kaunuhu sami'an lain daripada sifat sama. Sifat sama lain. Sifat sama tu ma'ani. Kaunuhu sami'an ma'nawiyah yang mukhtalafi. Yang ke-11, yang ke-19 kaunuhu basiran. Arti kaunuhu basiran, keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang mewujud, yakni keadaan Allah Ta'ala yang berpelihat
atau keadaan Allah Ta'ala yang bersifat pelihat. Melihat ta'aluk. Melihat apa? Akan tiap-tiap yang mawujud. Dengan sifat basar, Allah Ta'ala lihat sama tu sifat. Dengan sifat basar, Allah Ta'ala melihat tu ta'aluk. Pada ayat terjemah, kelihatan. Bukan melihat, kelihatan. Sebab sama macam samak tadi. Dia seolah-olah macam ikhtiar pula nak tengok siapa. Padahal Allah Ta'ala kelihatan. Tanpa batas. Allah Ta'ala boleh nampak belakang. Benda mawujudat. Suara pun boleh nampak. Sebab dia benda mawujudat. Masam pun boleh nampak. Sebab dia benda mawujudat. Lagu mana dia nampak? Wallahu a'lam. Akan tiap-tiap yang mawujudat itu muta'allaq dia, yakni benda yang ada. Amru i'tibari Allah Ta'ala tidak nampak, tidak lihat, sebab dia tak ada. Amru i'tibari adamiyah, benda dia tak ada, tapi sungguh saja, sabit saja. Hakikatnya, hakikat kaunuhu sami' basiran, ialah sifat yang berdiri, ini sifat yang ada dengan zat, yakni fi zat, pada zat Tuhan. Tiada ia kaunuhu basiran mawjud, yakni yang ada, dan tiada ia kaunuhu basiran ma'dum, sampai tak ada mudah juga, iaitu kaunuhu basiran lain daripada sifat basar. Lain lagi. Yang ke-20, kaunuhu mutakalliman, arti kaunuhu mutakalliman, keadaan Tuhan yang berkata-kata, yakni keadaan Allah Ta'ala yang bersifat perkata atau keadaan Allah Ta'ala yang berperkata. Maka hakikatnya, hakikat kaunuhu mutakalliman, ialah sifat yang berdiri dengan zat Tuhan. Tiada ia kaunuhu mutakalliman itu mawjud, yakni ada, macam sifat ma'ni tak. Dan tiada ia kaunuhu mutakalliman ma'dum, sampai tahap tak ada terus tak juga, iaitu kaunuhu mutakalliman lain daripada sifat kalam. Lain kalam tu ma'ani, kaunuhu mutakalliman ma'nawiyah yang mukhtalafi. Adapun kaunuhu mutakalliman yang mujma' alaih, itu siapa ingkar kafir. Siapa ingkar kata keadaan Allah Ta'ala berkata-kata dengan makna dia kata Allah Ta'ala bisu, hak tu kafir. Ataupun dia menafikan keadaan Allah Ta'ala berkata-kata, kafir. Adapun keadaan Allah Ta'ala yang berperkata, dia nafi, dia ingkar, hak tu fasik saja. Habis. Sifat-sifat yang mustahil Allah Ta'ala, yakni sifat-sifat yang sifat-sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Mengetahui apa? Maf'ulun bih, akan sifat-sifat yang mustahil pada Tuhan. Sifat-sifat yang mustahil pada Tuhan, yang jadi lawan daripada 20 sifat. Okey, yang jadi lawan daripada 20 sifat yang wajib baginya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, yang jadi lawan. Yang jadi lawan ni lah mustahil. Kalau berlawanan wajib. Yang jadi lawan ni mustahil, tapi kalau berlawanan wajib. Apa maksud jadi lawan? Contoh sifat wujud, lawannya sifat Adam. Adam ni nak ambil alih. Adam ni nak ambil alih wujud, tak boleh, mustahil. Faham? Adam nak ambil alih wujud, mustahil, tak boleh. Sebab Adam nak lawan wujud tu. Adam nak ada tu, tak boleh. Itu mustahil. Kudrat lawannya lemah. Okey, lemah Allah Ta'ala duk lawan dengan kudrat nak ada di Allah Ta'ala, tak boleh. Itu mustahil. Tapi kudrat wajib berlawanan dengan lemah. Aduh. Okey, berlawanan wajib, lawan mustahil. Sifat apa lagi? Sifat bisu nak lawan sifat kalam, tak boleh, mustahil. Dengan makna bisu nak ada di zat Allah Ta'ala, tak boleh. Bisu nak bercanggah, bertumbuk dengan kalam tu, nak ada di Allah Ta'ala, tak boleh. Itu mustahil. Tapi kalam wajib berlawanan dengan bisu. Dengan makna kalam ialah bukan bisu.
Tu berlawanan wajib. Kalam dengan mana bukan bisu itu wajib. Tapi kalau kalam dengan bisu nak lawan kalam, hak tu mustahil. Sampai tak tu. Tu kalau ngaji Baqarah ada tu. Okey. Tu lawan. Dengan dinyatakan satu persatunya sifat tu. Manakala telah ditetapkan satu persatu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat, maka tetaplah mustahil lawannya, lawan daripada sifat-sifat yang wajib. Okey. Istihalah mustahil, wajib. Mustahil lah. Jangan istihalah tu mustahil juga. Kita ternafinya sifat lemah, menafikan sifat lemah. Bukan tak lemah tu, kita menafikan sifat lemah. Bukan kita menafikan tak lemah. Kita menafikan sifat lemah, bukan kita menafikan tak lemah. Tak lemah tu wajib. Sebab itu istihalah mustahil. Tak lemah tu wajib. Bukan kita menafikan tak lemah, tapi kita menafikan lemah. Kita menafikan bisu, bukannya kita menafikan tidak bisu. Nilai tu. Tidak bisu tu adalah wujubul wajibat. Benda yang wajib. Tidak bisu. Tidak buat bisu wajib tak? Wajib. Apa tidak bisu? Allah Ta'ala bersifat kalam. Tu yang tidak bisu tu. Tu. Okay. Tetaplah mustahil lawannya. Maka sifat tetaplah mustahil lawannya yang kekurangan itu. Sifat yang kekurangan itu. Sifat yang kekurangan. Bisu kekurangan. Lemah kekurangan. Adam kekurangan. Baru kekurangan. Semua tu kekurangan belaka. Hak tu mesti kita menafikan. Ataupun dia ternafi dengan sendiri kalau dia sifat salbiah lah. Kerana apa? Kerana yang dituntut pada ilmu ini, ilmu tauhid, mensabitkan segala aqaid atas jalan tafsil, atas jalan satu persatu pada segala sifat, yakni segala sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 20 sahaja. Atas dasar yang mensabitkan maknawiyah, atas dasar yang tak mensabitkan maknawiyah 13 je lah. Dari kata bahawasanya kena tahu secara jalan tafsir itu. Dari itu, yakni dari mana? Dari kena sabit segala aqaid atas jalan tafsir itu. Terlalu besar salah mereka yang tiada mengetahui hal ini. Hal yang perlu diketahui secara tafsir ni. Mana? Mereka yang tiada mengetahui hal ini. Lebih daripada tiada mengetahui hukum-hukum fiqh. Terlalu besar salah mereka yang tiada mengetahui hal ini, yakni hal tauhid ataupun hal segala aqaid atau jalan tafsir ni, daripada tiada mengetahui hukum-hukum fiqh. Hukum fiqh tak tahu, okey lagi. Ni tak tahu hukum akidah, tu teruk lagi daripada tak tahu hukum fiqh. Sifat salbiah kan dah ternafi. Kenapa kena ada lagi? Sebab tu kita kata dulu dalalah dia dalalah mutabaqah. Dulu dah sebut dah dalalah mutabaqah. Apa maksud dalam mutabaqah? Dia ternafi, tak perlu kepada menafikan. Dia ternafi dalalah mutabaqah. Tu sifat mustahil tu untuk kita nafikan mustahil. Tak perlu tak apa. Tak perlu tu bukan maksudnya kita tak payah sebut dah mustahil dah. Dia sifat salbiah ni dia ternafi dah. Dia dalalah mutabaqah. Dengan makna kita tak perlu menafi pun dia ternafi dah. Kemudian belajar blok mustahil untuk kita nafikan. Sungguhlah Allah Ta'ala ni bukan baru. Tu fungsi mustahil tu. Tu fungsi belajar mustahil. Mustahil fungsi dia untuk kita nafikan. Tapi salbiah, sifat yang wajib itu memang mutabaqah daladah dia ialah kena kepada ternafi insilab. Kena kepada ternafi insilab.
Adapun kudrat, sebab tu beza salbiah dengan ma'ani. Apa beza dia? Ma'ani bukan bersifat, bukan yang dengan makna ternafi tak. Sebab dia dalalah iltizamiyah. Nak menafikan hak mustahil, dia dalalah iltizamiyah. Dengan makna, kita bahas dulu. Tu, sifat-sifat ma'ani yang ada tu. Sebab dia benda yang ada. Bila benda yang ada, mesti kita kena bahas sifat tu. Lepas tu baru kita menafikan. Sebab kudrat, bila sebut kudrat, dia bukan maksud tidak lemah dah. Kudrat bukannya murad, maksud dia tidak lemah dah. Selepas daripada kita bahas kudrat, barulah kita kata tidak lemah. Tu dia panggil dalalah iltizamiyah, lazim malzum. Kalau dalalah mutabaqah, tak ada nak terang lagi, memang ternapi dah. Sifat salbiah. Tu. Dia panggil tu. Insilab ataupun insilabu adami ma la yaliqu bihi. Insilabu adami ma la yaliqu bihi. Ternapinya ataupun adab tu kita buanglah. Insilabu ma la yaliqu bihi. Ternapinya barang yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ternafi. Dia salbun bi makna linsilab. Bukan salbun bi makna nafi. Salbun bi makna lintifa, bukan salbun bi makna nafi. Salbun bi makna insilab. Insilab dalam matan bina, insalaba yanzalibu insilab, dia ter. Dia ter. Benda ter ni bukannya fi'lul fa'il. Kalau menafikan, itu ialah fi'lul fa'il. Tu beza dia. Nabi tu. Aduh, sikit perut dah. Pada segala sifat. Mana? Lebih teruk daripada tak tahu hukum fiqh. Sebab apa? Kerana jahil akan barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atas Allah Ta'ala, dihukumkan kafir. Kafir terus. Dah tak tahu. Dia bila orang tanya sifat Allah Ta'ala, yang kafir yang mana? Yang kafir kalau kata tak tahu ataupun dia diam. Itu kafir. Diam pun kafir juga. Allah Ta'ala sifat kudrat tak? Diam yang kawan tu. Tak jawab, tak jawab tak. Diam, kafir. Sebab tawakuf atas benda yang yakiniyah kafir. Tawakuf atas benda yang yakin kafir. Macam tu juga kita kata nama Nabi. Nabi Isa tu Nabi ke tak? Dia senyap. Kafir. Sebab tu benda yang wajib. Benda yang wajib fardu ain, lagi pula ad-darurah fid din. Tu benda yang darurat dalam agama, yang perlu tahu, yang wajib tahu. Tapi dia tak tahu, kafir. Sama ada dia jawab tak tahu ataupun senyap, kafir. Ataupun kalau dia jawab tapi salah, tu pun masalah juga. Dia jawab tapi salah, tu pun masalah juga. Kudrat tu Allah Ta'ala bersifat kudrat ke? Tak ada. Kafir. Dia jawab dah tapi kata tak ada, kafir. Tu. Mana? Dan yang mustahil atasnya. Tetapi jahil akan hukum-hukum fiqh, hanya maksiat je, hasik je hukum fiqh tak reti. Ya Allah, pun sembahyang itu musali tak belajar pun. Main sembahyang ikut dannya. Tak tahulah mana rukun syarat sah. Dosa tak dosa. Sah tak sembahyang tak sah sebab tak ada ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Imam Bukhari sebut dalam Sahih Bukhari akhir sekali, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu sebelum beramal, baru sah sembahyang, baru sah amal. Tak ada ilmu, tidak sah amal. Tak ada modal, nak untung lah. Boleh untung kalau tak ada modal. Tak boleh, mesti ada modal dulu. Jadi ilmu tu modal dia untuk dapat untung. Sama ada nanti bila kita ada modal tu, akan balik modal saja atau balik modal serta untung. Tak ada orang balik untung tanpa modal, tak ada. Bohong kan. Okey. Habis. Maka dengan sebab itulah, dengan sebab wajib belajar itulah, dinyatakan di sini, di kitab ini, sifat-sifat yang mustahil satu persatunya. Sifat mustahil. Yang pertama, adam. Arti adam. Ni pun bacalah. Ni kita dah terang dulu masa wajib dulu tu. Sama je. Tu.
Adam artinya arti adam, tiada. Tiada. Tak ada. Lawan pada ada. Ada itu wajib. Tak ada itu mustahil. Tak ada wajib. Tak ada wajib. Tak ada mustahil. Tak ada wajib. Faham tu? Okey, ada wajib. Tak ada mustahil. Tak ada wajib. Tak ada wajib. Tak ada mustahil. Tak ada wajib. Tak 4 kali tak ada mustahil. Tak ada itu wajib. Ikutlah sampai ke bila-bila. Sebab tak apabila bertemu dengan tak dengan makna sabit. Okey, dia panggil negatif. Bertemu negatif, positif lah. Tak ada dengan makna ada. Tak ada dengan makna ada. Tak ada dengan makna tak ada. Itu mustahil. Faham? Tak ada itu mustahil. Sebab apa? Tak dengan tak jadi positif. Bila positif kita buang, tinggal tak ada saja. Tak ada tu mustahil. Tak ada. Tak bertemu dah. Okey, buang. Tak ada wajib. Tu. Faham? Tu. Simple juga bahasa ni. Maka tiap-tiap yang lain daripada Tuhan dinamakan Adam, yakni boleh jadi Adam. Boleh jadi Adam. Kita ni mungkin Adam dengan makna mungkin Adam ba'dal wujud. Selepas ni lah kita ni mungkin Adam ba'dal wujud. Sekarang ada, esok ni mungkin tak ada. Itu maksudnya. Yang kedua, hudus, arti hudus baharu. Baharu tu mustahil. Kita nak menafikan baharu. Tu sifat mustahil bagi sifat kidam. Kalau sifat kidam, tak baharu. Dia kena terus kepada mutabaqah, tak baharu. Dalalah mutabaqah. Mustahil, baharu. Baharu untuk kita nafikan. Itu menguatkan lagi penafian baharunya Allah Ta'ala. Iaitu hudus. Ada permulaan bagi wujud Tuhan. Kalau kita nafikan, tak ada permulaan bagi wujud Tuhan. Tak ada permulaan bagi wujud Tuhan. Itu semua wajib lah kau. Okay? Kalau tak ada permulaan bagi wujud Tuhan, mustahil. Mainlah sendiri, tak tu. Tak, ketok lagi. Okey, baharu tu mustahil, istihala tu mustahil, tak baru. Yang tu yang kita nak i'tikad, tak baru. Adapun sifat kidam, dia kena kepada tafsiran tak baru dah. Tu dia panggil dalalah mutabaqah antara sifat wajib, makna sifat wajib dengan istihalah mustahil nanti. Adapun sifat berkuasa, apa sifat berkuasa? Dia tak kata tak lemah dah. Dia punya mutabak, dia punya dalalah bukan kena kepada tak lemah. Sifat kudrat ialah perkuasa. Tu terjemahan dia. Sifat iradat ialah berkehendak. Bukan sifat iradat. Apa dia sifat iradat? Tidak berkehendak. Bukan. Kemudian sifat mustahil lemah. Barulah istihal tu mustahil tak lemah kita menafikan. Tu dia panggil dalalah iltizamiyah. Iaitu hasil faham sifat kudrat, ternapinya akan menafikan lemah. Bukan ternapi, akan menafikan lemah. Faham sifat kehendak, sifat iradat, sifat berkehendak, akan menafikan sifat. Tu. Sifat kena paksa. Fahamnya sifat kalam, akan kita faham secara lazim mazum, akan menafikan sifat bisu. Faham sifat basar, akan menafikan sifat buta. Bukan basar dengan makna tak buta, sebab basar benda yang ada. Buat apa nak kata tak buta ni? Sifat nafsiah kenapa tak boleh kata? Sifat wujud itu ialah tak ada. Bukan. Sifat wujud ialah tak apa? Sifat wujud tu ialah tak ada. Kenapa tidak kata gitu? Sebab sifat wujud ialah menunjuk kepada diri zat. Tu beza nafsiah, salbiah, ma'ani.
Tupuh khilaf tu wujud kepada 3 pandangan. Ada yang kata nafsiyah, ada yang kata salbiyah, ada yang kata sifat zatiyah, sifat ma'ani pun ada. Tu khilaf kita besar lah. Hasyiah Syarah Kubra. Kalau nak bahas tu pening tu. Bukan tempat dia sini. Nafsiyah. Ada sifat ma'ani orang kata. Ada hujah dia sifat ma'ani. Sebab apa kata sifat ma'ani? Ada hujah kenapa sifat salbiyah. Dan hujah yang paling kuat sifat nafsiyah. Sebab rujuk kepada diri zat. Dia rujuk pada diri zat. Tak ada wujud, tak ada lah sifat lain. Tu dia panggil nafsiyah, bangsa zat, bangsa diri. Begitu juga sifat kidam dengan baqa', ada khilaf juga. Ada yang kata sifat zatiyah, ada yang kata sifat nafsiyah. Ada hujah-hujah dia. Tapi yang kuat ialah sifat salbiyah. Kerana merujuk kepada ternapinya di zat Allah Ta'ala sesuatu yang mustahil. Tu. Sebab bila sebut baru, contohnya baru lawan pada kidam, kita sebut baru. Okey. Kalau kita kata tadi Ahmad ni baru ada. Kita bila sebut Ahmad ni baru ada tadi. Aku tengok dia baru ada. Kita akan terbayang diri baru ke akan terbayang diri dia? Kita akan terbayang diri baru ke atau akan terbayang diri Ahmad tu ataupun diri Mamat tu? Kita akan terbayang diri Mamat tu dengan muka dia. Itu merujuk pada wujud, bukan merujuk pada baru. Maka sifat nafsiyah yang layak yang kita kena sebut ialah wujud saja, bukan baru. Begitu juga Allah Ta'ala. Bila kita sebut kidamnya Allah Ta'ala, kita terbayang. Kalau kita kata nisbah terbayang lah. Terbayang zat lah. Tak terbayang zat lagi. Kita akan faham diri kidam tu dia. Baru kita faham zat. Mamat baru tadi ada. Kita akan terbayang diri Mamat tu. Bukan kita terbayang diri baru tu. Apa diri Mamat tu? Diri Mamat tu, hak tu lah kewujudan Mamat tu lah. Dengan hidung kepeknya, dengan dahi, dengan tangan ada 2, kaki dan sebagainya. Kita akan bayang diri orang tu dulu. Sebab itu rujuk pada wujud. Kita tak bayang baru. Baru tak ada. Baru sifat salbiah kita. Baru dengan makna tidak kidam. Tu sifat salbiah kita. Sifat salbiah kita. Binasa sifat salbiah kita. Tidak kekal. Binasa apa dia? Tidak kekal dalam mutabaqah. Dengan makna kita ni mustahil kekal, mustahil kidam. Kita terbalik. Kita terbalik. Tu sebab tu ulama dia bahas detail tu. Sebab apa kidam ni dia salbiah bukan nafsiyah? Kenapa nafsiyah sifat wujud nafsiyah bukan salbiah? Ada belaka tu alasannya. Habis. Yang ketiga, turuul adam. Arti turuul adam, kedatangan adam. Datang mari benda adam. Maksudnya kedatangan adam nanti akan binasa lah. Yang dinamakan fana. Fana dalam ilmu akidah dengan makna adam. Dengan makna marinya adam, yang mari kebinasaan. Kalau fana ilmu tasawuf lain, iaitu turul adam itu ada kesudahan bagi wujud Tuhan. Turul adam yakni turu adami wujudillah, datangnya tak ada di wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala bila kita sebut Allah Ta'ala wujud, macam mana wujud Allah? Wujud Allah iaitu kidam, wujud Allah itu baqa. Turul adam lawan bagi baqa. Baqa itu terkena kepada tidak binasa. Apa maksud baqa? Tidak binasa. Dalalah mutabaqah. Binasa itu mustahil. Kita nafikan binasa tersebut tak binasa. Itu istihalah, mustahil. Baqa tidak binasa, yakni ternapinya kebinasaan di zat Allah Ta'ala. Ternapinya kebinasaan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalalah mutabaqah, ternapi, insilab. Kalau kita kata contoh kita kata
Sifat salbiah ini ialah menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kemudian apa beza dengan sifat ma'ani? Sifat ma'ani tak menafikan benda yang tak layak. Sifat ma'nawiyah tak menafikan benda yang tak layak. Sifat nafsiyah tidak menafikan sifat yang tak layak. Nafi belakang, dah apa beza dengan salbiah? Tu beza dia. Beza dia ialah ternafi, dalalah mutabaqah kepada ternafi sesuatu yang tak layak. Adapun ma'ani, ma'nawiyah dan nafsiyah bukan begitu. Tu beza dia. Kalau kita terjemah menafikan, sifat salbiah itu menafikan sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Dah apa beza dengan ma'ani? Ma'ani bukan menafikan sifat yang tak layak. Ma'nawiyah bukan menafikan sifat yang tak layak. Nafsiyah bukan menafikan sifat yang tak layak. Macam mana? Tu. Kemudian ma'ani pula. Kenapa salbiah tu tak panggil ma'ani? Kenapa ma'ani? Kenapa kidam tak panggil ma'ani? Kenapa wahdaniyah tak panggil ma'ani? Sebab ma'ani merujuk kepada suatu benda yang ada di zat Allah Ta'ala. Salbiah ada ke tak? Itu beza dia. Nafsiyah ada ke tak? Itu beza dia. Habis. Yang keempat, al-mumathalatu lil hawadithi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman wa rzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilman wa rzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilman wa rzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.